Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kami akan membentangkan berkaitan dengan nusyuz dan juga suluh. Dan saya ahli yang pertama iaitu Tira Husna binti Mahyudin bersama Khadidah dan juga Hidayah. Okey, isi kandungan yang kami akan bentangkan dalam slide kami adalah berkaitan dengan maksud nusyuz. Pertama, nusyuz dan suh. Nusyuz ni ada isteri dan juga suami. Langkah-langkah bagi menyelesaikan nusyuz. Kemudian hukum dan syarat kepada suh, kaedah suh serta rujukan undang-undang, dan juga kita tengok isu semasa berkaitan dengan nusyuz dan juga suh. Baiklah, yang pertama kita tengok kepada maksud nusyuz dan juga suh. Nusyuz ni adalah perselisihan. Kalau mengikut mazhab Syafi'i, dia perselisihan di antara suami ataupun isteri. Kalau mengikut syarak, dia meninggalkan kewajipan suami isteri atau sikap acuh tak acuh yang ditampilkan oleh sang suami ataupun sang isteri. Maksudnya dia tidak menjalankan tanggungjawab dia dengan sebaiknya sebagai seorang isteri dan seorang suami. Dan isteri suami tersebut tidak mendapat hak yang sepatutnya. Jadi itu nusyuz. Dimasukkan perselisihan. Tiada sedikit renggangan di dalam rumah tangga tersebut. Kemudian kepada suh pula, suh ni satu akad yang dibuat untuk mengakhiri suatu pertikaian atau dengan kata lain, sebuah kesepakatan yang dibuat untuk mendamaikan di antara kedua belah pihak yang bertikai. Maksudnya dia adalah satu konsep pendamaian di mana kita habiskan dekat sini dengan cara yang baik, selesai semua. Maksudnya bila dah tak ada apa-apa, si isteri, bekas si isteri, si suami dah tak ada apa-apa yang perlu perlu dibalah lagi lah, kerana mereka berpisah ataupun berdamai dengan cara yang baik. Baiklah, seperti yang kita tahu, nusyuz ni biasa kita dengar mesti isteri. Nusyuz lah, isteri nusyuz, betul tak? Sebenarnya nusyuz ni boleh berlaku kepada suami dan juga isteri. Dengan cara yang macam mana? Sekejap lagi kita tengok. Baiklah, sebelum kita tengok hukum nusyuz isteri dan juga nusyuz suami, kita tengok hukum nusyuz. Hukum nusyuz adalah perbuatan seorang isteri adalah haram. Nampak dia cakap kat sini, saya ambil ni daripada fatwa Mufti Persekutuan. Jadi dia ada cakaplah perbuatan nusyuz seorang isteri adalah haram dan termasuk salah satu daripada dosa-dosa besar dan akan dikenakan hukuman bagi sesiapa yang melakukannya. Dan perbuatan nusyuz isteri antara salah satunya ialah enggan tidur bersama suami. Biasa kita dengar kan kalau isu orang tolak suami, kita tolak suami suami isteri tu tolak suami untuk tidur malam, dah dikira sebagai nusyuz. Memang itu normal lah, yang itu kita selalu dengar. Okey, apakah hukum pula kalau suami yang nusyuz? Itu pun sama. Tidak tertakluk kepada isteri sahaja, hukum tetap haram kepada si suami dan berlaku sekiranya suami tu tidak menjalankan salah satulah antara nusyuz suami adalah tidak memberikan hak dan tanggungjawab kepada isterinya dari segi zahir dan juga batin, seperti tidak memberikan nafkah lah. Macam kita tahu sekarang pun isu lelaki tak bagi nafkah banyak je kan kita dengar isu semasa. Jadi kat situ salah satunya antara suami nusyuz. Jadi dekat mana kita tahu hukum nusyuz tu haram adalah berdasarkan daripada dalil surah An-Nisa ayat ke-34. Kat sini dia cerita berkaitan dengan dalil nusyuz isteri. Okey, dekat sini dia bagi tahulah. Dia tekankan fa'izuhunna wahjuruhunna fi madaji'i wadribuhunna. Maksudnya hendaklah kamu menasihati mereka, dan jika mereka berdegil, pulaukanlah mereka di tempat tidur, dan kalau juga mereka masih degil, pukullah mereka dengan pukulan ringan yang bertujuan mengajarnya. Ini menunjukkan isteri nusyuz, cara-cara yang perlu dilakukan, dan inilah surah yang menunjukkan kenapa hukum isteri nusyuz adalah dosa besar dan juga haram. Jadi sebelum kita tengok tindakan suami kepada si isteri sekiranya nusyuz, kita tengok juga tanda-tanda isteri nusyuz. Selain daripada yang kita tahu, enggan tidur dengan suami. Okey, dia salah satunya sekiranya suami dah nasihat tapi dia enggan menutup aurat apabila disuruh, maka itu adalah nusyuz. Isteri nusyuz apabila tak menutup aurat. Kalau suami dah tegur, orang tu tak buat, isteri tak buat, maka dia adalah isteri yang nusyuz.
enggan tinggal serumah dengan suami, keluar rumah tanpa izin suami, tanpa sebab-sebab tertentu, dah dikira nusyus. Okey. Tidak menunaikan kewajipan seorang muslim seperti tidak menunaikan solat. Okey, tidak menunaikan solat ni bukan tanggungjawab. Maksudnya memang tanggungjawab muslim. Tapi sekiranya suami tidak menegur ataupun menasihati si isteri, maka suami juga berdosa. Jadi tapi itulah tanda-tanda antara isteri nusyus jugalah, tidak menunaikan kewajipan, tak puasa, dan sebagainya. Kan banyak kan, tak keluarkan zakat. Benda itu bukanlah suatu perkara yang remeh. Kemudian, apabila si isteri menjauhkan diri dari suami tanpa sebab-sebab tertentu, enggan memenuhi kemahuan suami yang kecuali yang ditegah dan tidak mencurahkan kasih sayang kepada suami. Inilah yang enggan tidur dengan suami, tak bagi perhatian kepada suami, dan seterusnya, tidak memelihara kehormatan. Bergaul dengan ramai lelaki, tak jaga kehormatan dia, tidur dengan lelaki lain, itu adalah isteri nusyus. Tidak menjaga amanah suami. Aib-aib suami apabila kita ceritakan kepada orang lain adalah isteri nusyus, sebab kita tak menjaga amanah suami, kita tidak menjaga air muka suami. Kemudian tidak merahsiakan hubungan suami isteri. Seandainya ada perselisihan faham ataupun perkara-perkara yang tidak sepatutnya diceritakan kepada media sosial, tidak perlulah diceritakan. Jadi perlu merahsiakanlah hubungan suami isteri tu. Takkanlah setiap details kita kena cerita dekat dalam kita punya media sosial. Jadi tidak boleh lah. Perkara-perkara yang rahsia ni kena rahsiakanlah. Seandainya apa yang kita bicarakan, si isteri bicarakan sehingga tergores ataupun terkecil hati si sang suami, dah dikira nusyus lah benda tu, sebab hubungan suami isteri tidak perlu diceritakan kepada orang lain. Baiklah, tadi pun kita dah tengok dekat surah An-Nisa, selain dia bercerita berkaitan dengan isteri nusyus, ada juga tindakan-tindakan yang perlu diambil kepada suami sebelum kita bawa isu ni kepada mahkamah. Maksudnya nak menentukan nusyus tak nusyus tu ada banyak ada banyak dia punya step by step yang perlu dibuat oleh sang suami. Okey. Dalam surah An-Nisa dia tegaskan kat sini, fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna. Hendaklah kamu menasihati mereka, dan jika mereka berdekil, barulah pulaukan di tempat tidur mereka, dan juga kalau mereka berdekil juga, barulah pukul mereka dengan pukulan yang ringan bertujuan mengajarnya. Jadi kita kena tengok, pukulan ni takkanlah pukul-pukul sesuka hati, betul tak? Dia ada cara pukulan dia dan ada perkara yang perlu dia lakukanlah, dan ada cara pukulan dia. Kemudian kita tengok dekat dalam surah An-Nisa ni, hal ini kerana dimasukkan dengan huruf waw. Nampak tak? Fa'izuhunna wahujurunna fil madaji'i wadribuhunna. Waw tu adalah digunakan untuk menghubungkan keadaan berperingkat. Maksudnya pada nasihat, suami tak bolehlah terus palau isteri. Dia kena nasihat dulu. Pastikan nasihat dahulu. Apabila kita nasihat dia tak sedar juga, si suami tak sedar juga, isteri tak sedar, barulah palaukan tidur. Kalau itu pun dia masih tak sedar dan berdekil, barulah dia kena pukul. Dan dekat Malaysia, kita ada yang terakhir adalah melakukan perdamaian lah. Ada hakim yang akan mendamaikan. Siapa tu nanti kita tengok sekejap lagi. Dan tidak wajarlah sekiranya kesalahan yang kecil dikenakan hukuman yang berat. Contoh, isteri tak masak, tiba-tiba dia pukul isteri dia sebab tak masak untuk dia hari tu kan. Kan benda tu bukanlah satu tanggungjawab isteri seorang saja sebenarnya. Si suami pun boleh cari makan sendiri. Takkan semua mengharapkan si isteri. Kalau macam tu tak wajarlah isteri dipukul. Baiklah, seperti yang saya terangkan tadi, tindakan suami ni berperingkat, bermula daripada menasihati isteri dan juga memberikan bimbingan, iaitu dalam surah tadi, surah An-Nisa, berkaitan dengan fa'izuhunna. Fa'izuhunna ni adalah perintah untuk menasihati. Kemudian meninggalkan isteri bersendirian dekat tempat tidur, wahjuruhunna fil madaji'i, yang tadi yang kedua. Kemudian yang ketiga, memukul isteri dengan pukulan yang tidak bersangatan, wadribuhunna. Bersangatan ni ada pukulan dia lah, tak bolehlah sentuh tempat-tempat yang boleh membawa maut, menyakitkan si isteri, pukul dekat situ boleh menyebabkan keguguran dan sebagainya, tak boleh. Janganlah sebab sensitif tu. Dia ada pukulan kecil tu supaya dia menyedarkan sedikit si isteri tersebut. Okay. Kemudian kalau dia tak sedar juga, lepas tu bila dah buat pukulan tu pula, dia berkecil hati dengan kita kan. Jadi barulah kita disarankan mengirimkan 2 orang pendamai, iaitu hakim. Macam mana kita nak mendamaikan 2 orang ini? Digalakkan keluarga sebelah suami seorang dan keluarga belah isteri seorang. Macam tu. Jadi antara salah seorang ni, dia bolehlah mendamaikan
antara keduanya. Dan sekiranya kita tengoklah seterusnya berkaitan dengan saranan mengirim dua orang pendamai hakim ni macam mana. Kejap kita tengok. Saranan mengirim dua orang hakim pendamai macam tadi, seorang digalakkan sebelah lelaki seorang, sebelah perempuan seorang kan, ataupun salah satu antara keduanya. Kemudian perkara ni ada disebut dalam Akta 303 Undang-Undang Kekeluargaan Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984 melalui Seksyen 48 dibantah oleh hakim. Okey, melalui daripada kedua pihak ni, jika mahkamah berperhati bahawa perkelahian syikak sentiasa berlaku antara pihak-pihak kepada sesuatu perkara, maka mahkamah akan melantik mengikut hukum syarak dua orang yang boleh menimbang tara atau hak untuk memberi tindakan bagi pihak suami dan isteri berkenaan isu masing-masing lah. Kemudian dia akan meletakkan subsection bawah satu ni, mahkamah hendaklah jika boleh memberikan keutamaan saudara-saudara karib. Kiranya yang boleh menentukan pendamai ni pula daripada hakim lah. Hakim yang akan menentukan salah satu pihak yang boleh menjadi hakim ataupun pendamai antara kedua suami isteri ni. Dan hakim yang akan menimbangtarakan macam mana nak jatuhkan hukum nusyus tu. Ni saranan lah untuk mendamaikan. Sebabnya ada yang mengatakan bahawa nusyus ni diorang rasa adalah salah satu sebab untuk bercerai, untuk talak lah. Sebenarnya tak, nusyus ni di persekitaran kan tadi kita tahu perselisihan antara lelaki, suami dan isteri berkaitan dengan tanggungjawab semua. Jadi sebenarnya benda tu boleh ditambah baik. Dan Allah ada berfirman dalam surah An-Nisa ayat ke-35 ni tahu, berkaitan dengan saranan pengirim dua orang pendamai ni. Jika kamu membimbangkan perpecahan di antara mereka berdua, nantilah orang tengah. Inilah orang tengah dia untuk mendamaikan mereka. Jadinya bila ada kedua-dua orang tengah itu dengan ikhlas, kiranya memang niat ikhlas, ialah keluarga kita biasa memang tak nak tengok kita hancur kan. Jadi kalau mereka ikhlas betul-betul nak tolong kita, pasti Allah akan mendamaikan pihak suami isteri tersebut. Jadi kita kena carilah, ataupun bila kita diberikan tugas sebagai pendamai, kita kena ikhlas betul-betul untuk membantu saudara kita atau saudara kandung kita daripada bercerai kan. Baiklah, untuk pengetahuan semua, untuk untuk mensabitkan nusyus ni tak boleh disukati buat oleh sang suami ataupun sang isteri. Suami dia macam ni terus nusyus, lepas tu sebar kat orang. Tak boleh. Dia berdasarkan daripada apa nama ni, nas serta pandangan ulama, dia berpendapat bahawa sabit nusyus ni hendaklah diputuskan oleh mahkamah dan bukan sewenang-wenangnya oleh suami isteri mengikut pemerhatian sahaja. Tak boleh sewenang-wenangnya. Yang akan menurunkan hukum nusyus adalah mahkamah. Bila nak mahkamah menentukan nusyus, barulah kita boleh bercakap lah isteri nusyus, suami nusyus. Kalau tak, tiada apa-apa yang kita boleh keluarkan. Takut mengeluarkan cerita fitnah lah. Dan juga kita bimbang ketidakadilan yang bermudah-mudahan dalam mensabitkan nusyus isteri tanpa asas yang kuat dan juga kukuh. Okey. Benarlah kenyataan berkaitan dengan kaedah, keputusan hakim dapat menolak sebarang kekhilafan. Sebabnya kita tak nak ada berlaku perkara-perkara yang tidak sepatutnya lah. Macam tadilah, macam rupanya kita memfitnah isteri kita kan, takut memfitnah suami kita ke dan sebagainya. Benda ni ada bercakap dalam Akta 303 juga Undang-Undang Kekeluargaan dalam 1984 melalui seksyen, tapi seksyen 59. Kuasa mahkamah, dia ada cakap berkaitan kuasa mahkamah memerintah nafkah bagi isteri dan kesan nusyus. Maksudnya kat sini, kalau suami nusyus kan tak bagi nafkah, kat sini boleh, kat sini ada akta, kalau memang dah disabitkan suami nusyus, dia kena bayar nafkah dia dan tanggungjawab dia. Tapi kalau isteri nusyus, suami kalau tak bagi nafkah time tu, tak perlulah. Maksudnya dia bukanlah berdosa dan juga tak perlu ganti rugi, tak bayar nafkah, sebab dah menentukan si suami isteri tu tak menjalankan tanggungjawab dia. Dah jadi isteri nusyus. Jadi kat situ isteri tak berhaklah dapat. Jadi time menasihati suami dan isteri berkaitan nusyus ni, suami boleh bercakap berkaitan mereka memberikan peringatan lah bahawa isteri nusyus ni memang tidak dibenarkan, boleh tidak diberikan nafkah kepada mereka. Tak jadi hukum dosa lah kepada si suami kalau suami tak bagi nafkah kepada si isteri. Okey. Selain daripada tu, apa selain daripada tak tidur satu bilik ke apa kan dengan suami juga tak boleh bagi, boleh je tak nak bagi nafkah sekiranya isteri dia menjauhkan diri,
ditinggalkan rumah, dienggan berpindah bersama suami. Kan ada orang kan tak, kebanyakan sekarang ramai je orang macam kalau isteri tak nak ikut pindah tak apa, dia okey je. Tapi kalau suami dah suruh, isteri tak ikut, itu dikira sebagai nusyus juga. Dan tak boleh dapat nafkah. Boleh lah tak nak bagi nafkah. Okay, dan juga yang terakhir sekiranya isteri kita dah bertaubat perkara ini dan secara tidak langsung dah tak ada dah istilah nusyus tu sebab dia dah bertaubat kan, itu antara dia dengan Tuhan. Baik, dan seterusnya kita tengok kepada kerajaan akhbar. Kerajaan akhbar kat sini dia berkisah tentang hanya mahkamah isytihar isteri nusyus ni 2022, 2020. Ini membuktikan kepada orang awam lah supaya apa-apa memang hanya suami, isteri, hanya mahkamah saja yang boleh mengisytiharkan nusyus suami atau isteri. Dia dikatakan oleh Muhammad Naim ketika ini yang merupakan ketua hakim syar'i menegaskan sekiranya isteri yang lari daripada rumah ataupun keluar rumah tanpa izin suami disebabkan oleh untuk selamatkan diri daripada keganasan rumah tangga, maka itu tidak disabitkan oleh nusyus. Lelaki itu yang akan dikenakan nusyus. Dalam kerata abah seterusnya berkaitan dengan kes nusyus yang ditolak. Okey, untuk pengetahuan semua, tak semua kes nusyus diterima. Ada juga yang ditolak disebabkan apa? Macam saya cakap tadi lah. Pertama, disebabkan tindakan-tindakan si suami ataupun isteri yang tidak mengikut tertib yang sepatutnya. Dia sebelum nak pergi ke mahkamah yang besar ni, dia perlu ke pejabat daerah dahulu. Sebelum daerah pun nak membenarkan ke mahkamah ni, dia perlu ketahui bahawa si isteri dan suami telah pun mengikut tindakan yang sepatutnya seperti menasihati, dah palau kau tidur semua, dan ada sisi kaunseling semua, barulah dibenarkan untuk pergi ke mahkamah. Daripada situ pun dah nampak kan betapa susahnya nak jadi, bukan sesenangnya lah untuk nusyus tu. Kira kalau nak bawa ni, kiranya betul lah isteri tu nusyus, suami tu nusyus, barulah boleh fight sehabisnya sekiranya betul-betul ada masalah rumah tangga tapi inginkan perdamaian yang terbaik untuk si suami dan si isteri. Okay, itu saja daripada saya teruskan kepada kawan saya. Baiklah, setelah kita mendengar tentang nusyus isteri, kita dengar pula tentang nusyus suami. Okey. Nusyus suami ni pun ada juga. Macam mananya dalilnya apa? Dalam surah An-Nisa ayat 128 yang membawa maksud, dan jika seorang perempuan bimbang akan timbul dari suaminya nusyus ataupun kebencian atau tidak melayaninya, maka tidaklah salah bagi mereka, iaitu suami isteri, membuat perdamaian di antara mereka berdua secara sebaik-baiknya, kerana perdamaian itu lebih baik bagi mereka daripada bercerai-berai. Sedang sifat bakhil, kedekut, tidak suka memberi atau bertolak ansur itu memang tabiat semula jadi yang ada pada manusia. Dan jika kamu berlaku baik dalam pergaulan dan mencegah diri daripada melakukan kezaliman, maka sesungguhnya Allah Maha mendalam pengetahuannya dalam akan apa yang kamu lakukan. Ini adalah berkenaan dengan dalil nusyus tersebut. Kiranya biasa kita dengar suami memfailkan nusyus terhadap isteri. Namun boleh juga berlaku juga sebaliknya, iaitu sekiranya seorang isteri itu memfailkan nusyus terhadap suami. Kiranya dalam satu perkahwinan itu si isteri dah tak senang apabila melihat muka suami. Maksudnya timbul kebencian yang mendalam yang melihat bahawa hubungan antara suami isteri ni menimbulkan kebencian lah. Dan kita lihat apakah tanda-tanda nusyus suami itu ataupun suami nusyus. Yang pertama, seorang suami itu mengabaikan tanggungjawab memberi nafkah. Seperti kita tahu bahawa nafkah adalah satu tanggungjawab yang perlu seorang suami tunaikan, lebih-lebih lagi jika suami itu bergelar menjadi ayah. Iaitu bukan sahaja nafkah terhadap isteri tetapi juga nafkah terhadap ataupun kepada anak-anak. Dan seterusnya, seorang suami itu tidak bertanggungjawab terhadap kesihatan isteri dan anak-anak. Mengabaikanlah, tidak memberikan kasih sayang kepada anak dan isteri, tidak memberikan perlindungan yang sewajarnya terhadap rumah tangga isteri dan anak-anak. Kiranya isteri dan anak-anak ni berada dalam keadaan yang tidak selamat, kiranya berada dalam satu keluarga, satu binaan keluarga yang tidak selamat, yang terancam dengan orang luar dan sebagainya. Itu seterusnya tidak menjaga kehormatan isteri, sedangkan maruah seorang isteri terletak pada penjagaan suaminya. Selain daripada isteri itu menjaga dirinya sendiri, melupakan tanggungjawab sebagai pemimpin rumah tangga bagi mendapatkan keredaan Allah. Kiranya tak ingat dah tanggungjawab sebagai pemimpin tu.
mengabaikanlah. Itu adalah antara tanda-tanda suami nusyus. Seterusnya apa? Mengabaikan pelajaran dan didikan akhlak anak selaras dengan kehendak Islam. Uh, Seterusnya, suami yang tidak adil terhadap isteri-isterinya. Yang ini bagi suami ataupun pasangan yang berpoligami. Saya nak sentuh berkenaan abaikan pengajaran dan didikan akhlak anak selaras dengan kehendak Islam. Seperti mana yang kita tahu bahawa pendidikan anak-anak adalah tanggungjawab suami dan isteri. Namun, yang paling kita kena tekankan adalah sebagai pemimpin keluarga itu, pemimpin keluarga perlu mempunyai satu fikrah yang mementingkan bahawa asas Islam penting untuk kita terap dalam diri anak-anak ni, kerana itu adalah basic ataupun itu adalah asas kepada pembentukan akhlak anak-anak ataupun akhlak generasi muda yang akan membentuk negara nanti. Kalau bukan bermula daripada rumah, maka kita tidak tahulah, takkan nak mengharap kepada cikgu sahaja. Dan itulah adalah antara tanda-tanda suami nusyus yang perlu kita tengok, perlu kita titik beratkan ini. Dan setelah kita perhatikan ciri-ciri ataupun tanda-tanda nusyus seorang suami itu, apakah tindakan kita ataupun tindakan seorang isteri yang perlu isteri ataupun ibu tu ambil lah, seorang isteri ambil. Yang pertama, yang paling penting adalah memperingatkan suami tentang kewajipan dan tentang akibat kezaliman terhadap isteri. Talking stage ataupun peringkat percakapan, serota dan sebagainya itu adalah satu fasa yang penting dalam menjaga ataupun memelihara ataupun mengekalkan keharmonian rumah tangga. Kerana tanpa percakapan ataupun secara serota cakap secara untuk dari hati ke hati, tanpa perkara tersebut tidak akan harmoni ataupun tidak akan kekallah binaan masjid itu. Itulah penting kenapa isteri perlu memperingatkan suami dan masa sama suami juga memperingatkan isteri. Yang kedua, sekiranya proses memperingatkan itu tidak memberi kesan, tidak memberi impak, malahan suami memberontak dan sebagainya, isteri boleh membawa kesnya kepada kadi untuk mendapatkan semua haknya. Ni dan masa sama kita nak elakkan daripada seorang suami itu kekal melakukan dosa-dosa yang boleh mendatangkan kemurkaan Allah. Na'udzubillah min zalik. Tapi itulah perkara perkara yang menjadi satu pandangan kenapa isteri perlu membawa kes ni kepada orang yang lebih alim dan orang yang lebih tahu. Dan suami boleh dibawa kepada hukuman ta'zir, dan sekiranya itu perlulah melantik hakam untuk melakukan sulh, iaitu melakukan perdamaian bagi kita nak mengelakkan berlakunya pembubaran atau perceraian itu kerana adanya perdamaian itu. Dan antara langkah-langkah penyelesaiannya iaitu perlu mengetahui isu nusyus sebelum berkahwin. Sebelum berlakunya satu ikatan akad perkahwinan ini, seorang perempuan yang ingin menjadi isteri dan seorang lelaki yang ingin menjadi suami perlu mengetahui perkara-perkara yang boleh menjadikan seorang suami atau isteri itu nusyus. Digelar nusyus, iaitu mendatangkan kebencian kepada pasangan. Kenapa perlu mengetahui adalah sebagai satu tindakan untuk kita mengelakkan diri daripada terjerumus daripada melakukan perkara-perkara yang menjadikan seorang suami atau isteri itu nusyus. Seterusnya, memberikan kesedaran tentang hak imbal balik, give and take, maksudnya daripada isteri beri, suami dapat, suami beri, isteri dapat. Masing-masing saling memberi, masing-masing saling melengkapi kekurangan dan berkongsi kelebihan yang ada. Seterusnya, memperkasakan undang-undang nusyus dengan tindakan tegas dikenakan dalam hukuman ta'zir. Ini adalah sebagai satu wadah, satu perantara untuk menekankan bahawa nusyus ini bukan satu perkara yang ringan, bukan satu perkara yang boleh kita abaikan begitu saja. Dalam kita nak mengekalkan satu perkahwinan yang betul-betul berlandaskan hak-hak Islam itu, perlulah adanya hukuman-hukuman bagi mereka yang melanggar syariat Islam. Seterusnya kita pergi kepada suluh ataupun suluh, rukun dan syarat. Itu perdamaian, rukun perdamaian dan syarat-syarat perdamaian.
Seperti yang telah diterangkan oleh saudari Atira sebentar tadi, kita lihat balik apakah maksud suluh itu. Kerana dalam bahagian ini, saya akan terangkan berkenaan suluh ataupun perdamaian. Iaitu suluh adalah satu akad yang dibuat untuk mengakhiri suatu pertikaian atau dengan kata lain, sebuah kesepakatan yang dibuat untuk mendamaikan di antara kedua belah pihak yang bertikai. Dalam nak meneruskan proses perdamaian itu ada syarat-syaratnya. Yang pertama, syarat sebagai pelaku ataupun pelaku perdamaian itu iaitu berakal. Tidak sah sekiranya dilakukan oleh orang gila dan kanak-kanak yang belum berakal kerana keduanya tidak memiliki keyakinan atau kompetensi untuk melakukan perdamaian ataupun suluh itu. Seorang yang tidak berakal semestinya terbebas ataupun tidak layaklah daripada melakukan perdamaian ini, kerana proses perdamaian adalah proses yang perlu satu pemikiran yang matang, satu pemikiran yang jauh ke hadapan. Seterusnya, yang kedua, syarat bagi sesuatu perkara yang dipertikaikan, iaitu terdapat dua jenis perkara yang dipertikaikan, iaitu hak Allah Subhanahu Wa Taala dan hak manusia. Para ulama bersetuju bahawa tidak dibenarkan sama sekali melakukan suluh kepada hak Allah. Justeru itu adalah tidak dibenarkan suluh untuk melepaskan diri daripada hukuman zina, mencuri, meminum arak dan segala jenis hak Allah. Sekiranya pertengkaran ataupun perbalahan itu berlaku atas berkenaan dengan hukum hakam yang telah disyariatkan Allah, itu tidak sepatutnya tidak berlaku, kerana hak Allah tidak boleh dipertikaikan. Namun sekiranya berlaku dengan hak-hak manusia, contoh hak hartanah seperti tadi yang saya maklumkan, hak nafkah dan sebagainya, itu wajar untuk kita lakukan proses suluh itu ataupun proses perdamaian bagi mengakhiri pertikaian itu. Seterusnya, syarat lafaz suluh iaitu syarat utama yang menjadi keutamaan bagi lafaz suluh adalah kewujudan lafaz penawaran iaitu ijab dan lafaz penerimaan iaitu qabul yang menunjukkan kerelaan dan persetujuan kedua-dua belah pihak untuk menjalani proses suluh. Yang seterusnya, syarat badal sul iaitu gantian. Terdapat dua syarat yang membolehkan sesuatu menjadi badal sul. Yang pertama, ia hendaklah daripada jenis harta yang bernilai pada pandangan syarak, sama ada dalam bentuk barangan ataupun ain, hutang ataupun manfaat. Hanya harta yang diiktiraf oleh syarak sahaja yang boleh dijadikan badal suluh. Kerana harta-harta tidak bernilai tidak boleh dijadikan, kerana perlu kepada satu perkara yang relevan, yang realistik untuk dijadikan sebagai alat ataupun mahar pertukaran itu. Baiklah, saya akan sambung mengenai dalil bagi sulh. Dalil bagi sulh terdapat dua, iaitu yang pertama surah An-Nisa bagi ayat 128 dan juga surah An-Nisa ayat 114. Jadi saya mulakan dulu dengan surah An-Nisa ayat 114 yang mana bermaksud tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisik-bisikan mereka kecuali bisik-bisikan orang yang menyuruh bersedekah atau berbuat kebaikan atau mendamaikan di antara manusia. Dan sesiapa yang berbuat demikian dengan maksud mencari keridaan Allah, tentulah kami akan memberi kepadanya pahala yang amat besar. Jadi dekat sini saya juga telah meng-highlightkan bahawasanya sulh ni apa kepentingan dia adalah dari segi besarnya pahala bagi orang yang mendamaikan di antara manusia. Dan yang seterusnya pula bagi surah An-Nisa ayat 128 yang bermaksud, dan jika seorang perempuan bimbang akan timbul dari suaminya nusyus, kebencian atau tidak melayaninya, maka tiadalah salah bagi mereka suami isteri membuat perdamaian di antara mereka berdua secara sebaik-baiknya. Kerana perdamaian itu lebih baik bagi mereka daripada bercerai-berai. Sedang sifat bakhil kedekut tidak suka memberi ataupun tolak ansur itu memang tabiat semula jadi yang ada pada manusia jika kamu berlaku baik dalam pergaulan dan mencegah diri daripada melakukan kezaliman. Maka sesungguhnya Allah Maha mendalam pengetahuannya akan apa yang kamu lakukan. Di sini, di dua-dua ayat di sini menyatakan bahawa kepentingan bagi perdamaian. Perdamaian itu adalah lebih baik daripada bercerai-berai. Selagi perkara itu, selagi permasalahan atau salah faham di dalam rumah tangga boleh diselesaikan dengan cara yang baik dan damai, maka itu adalah jalan yang lebih baik daripada cerai atau pembubaran perkahwinan. Okey, baiklah saya teruskan kepada kes yang boleh dirujuk untuk sulh.
Okey, dalam surah Al-Baqarah ayat 188 ada menyatakan beberapa kita kata jenis untuk kes-kes yang membolehkan kepada sulh. Okay, yang pertama adalah tuntutan ganti rugi pertunangan yang mana contohnya adalah bila pihak lelaki dah memberikan wang hantaran tetapi pertunangan itu tidak dilangsungkan. Jadi ganti rugi itu dapat dibahagikan secara dua ataupun kita kata mengikut hasil perbincangan daripada kedua-dua pihak. Itu satu contoh. Ada juga daripada segi kita kata hasil daripada pembayaran untuk majlis, cincin dan seakatan dengannya yang telah pun kita kata selesai dibeli tapi tidak digunakan untuk majlis perkahwinan. Jadi perkara itu perlu dibincangkan, perlu didamaikan dan perlu dapatkan kata sepakat macam mana nak selesaikan duit-duit yang telah digunakan. Okey, yang kedua adalah tuntutan mut'ah. Tuntutan mut'ah ni adalah tuntutan yang mana bayaran yang diberikan kepada si suami kepada bekas isteri sebagai tanda penghargaan. Jadi tuntutan mut'ah ni adalah kita kata boleh dibincangkan sama ada nak berapa kuantiti dia, nak jenis yang macam mana atau seangkatannya mengikut hasil daripada sepakat perbincangan daripada kedua-dua belah pihak. Yang ketiga adalah tuntutan harta sepencarian yang mana apabila berlakunya pembubaran pembubaran perkahwinan, jadi kedua-dua belah pihak telah menggunakan sejumlah wang untuk rumah contohnya dan rumah itu dibayar secara sama rata lah. Maksudnya dua-dua menyumbang dalam pembayaran rumah tersebut. Jadi itu dikira harta sepencarian. Jadi yang itulah yang kita akan bincangkan sama ada pembahagiaannya macam mana. Jumlahnya macam mana dan keadaan rumah tu macam mana. Nak bagi dekat siapa, si isteri atau si suami atau macam mana. Itu adalah tuntutan yang ketiga. Tuntutan yang keempat adalah tuntutan nafkah isteri. Okay, nafkah isteri ni juga boleh berlaku dalam perbincangan. Iaitu nak katanya walaupun kita dah kata berlakunya pembubaran perkahwinan, tuntutan nafkah isteri tu ada jugalah. Tapi dia lebih kepada tuntutan untuk anak-anak. Nafkah isteri ni hanya diberikan sekali sahaja ataupun dia mengikut kaedah yang digunakan untuk pembubaran. Kalau isteri yang nusyus, nafkah tu dah tak ada dah lah. Kalau nafkah isteri yang diceraikan dengan cara baik, dia akan adalah beberapa item-item, barang-barang yang perlu disediakan oleh pihak suami, si bekas suami tersebut lah. Okay, yang kelima adalah tuntutan nafkah kepada pihak tidak upaya. Contoh ni macam salah satu pihak lah. Salah satu pihak yang biasanya kita kata golongan wanita lah. Tapi ada juga daripada pihak suami. Itu pun kita kata dalam bentuk kita boleh bincang. Kita boleh untuk dapatkan kata sepakat yang kedua-duanya boleh terima. Okay, yang ketujuh adalah tuntutan mengubah perintah nafkah anak, isteri atau lain-lain. Contoh macam tiba-tiba si bekas isteri kata nak duit atau wang tambahan. Itu juga boleh. Tapi itu adalah melalui yang kita kata rujuk kepada sulh. Okay, yang seterusnya adalah tuntutan tunggakan anak, isteri dan lain-lain. Contoh macam bila kita berlaku pembubaran perceraian tu, si isteri dah syatat dah. Selama dia kahwin, dia tak dapat wang seakatan dengannya yang sepatutnya dia dapat, itu boleh disenaraikan dan boleh dituntut oleh si isteri, si bekas isteri tu kepada si suami. Okay, yang kesembilan adalah tuntutan nafkah anak. Tuntutan nafkah anak ni memang betul lah. Memang betul lah kita akan, memang si suami atau bekas suami tu walau macam mana pun berlaku, tuntutan nafkah anak adalah wajib. Dia tak ada kita kata berhenti atau seketika atau macam mana. Tapi ikutlah keupayaan si suami tersebut dan permintaan yang telah dinyatakan oleh si isteri. Jadi kita kata berbincang sama-sama sepakat, dapat je kata sepakat, boleh insyaAllah kita jalankan perkara itu. Itu semua adalah melalui sulh. Yang mana dia melibatkan kita kata orang tengah lah. Orang tengah yang mana menjadi pemudah cara untuk si suami dan si isteri sama-sama berbincang.
Yang ke-10 adalah tuntutan mengubah perintah hak jagaan anak, tuntutan hadanah, tuntutan mengubah perjanjian hak jagaan anak atau nafkah anak, tuntutan ganti rugi perkahwinan, hutang perkahwinan, tuntutan hak tempat tinggal, perintah supaya hidup bersama semula, tuntutan isteri kembali taat, tuntutan mas kahwin, permohonan cerai. Jadi ini adalah 18 contoh kes yang boleh dirujuk untuk sulh mengikut surah Al-Baqarah ayat 184. 188. Okay. Jadi kita sebagai umat Islam, kita ada jalan untuk kita sama-sama berbincang untuk mendapatkan kata sepakat yang dapat menguntungkan kedua-dua pihak. Barulah kita kata, nak katanya Islam itu sangatlah adil. Okay, jadi itu sahaja untuk kes yang boleh dirujuk untuk sulh. Okey, baiklah. Saya akan teruskan pula dengan isu semasa yang kita kata berlaku pada hari ini berkaitan dengan sulh. Okay, yang pertama adalah dapatan yang menyatakan bahawa 15,294 kes sulh selesai secara damai. Jadi nak katanya banyak berlakunya salah faham itu biasa dan terlalu banyak juga kita kata perkara-perkara yang boleh menggugat keamanan rumah tangga tersebut. Jadi melalui sulh inilah yang akan mendamaikan kembali dan membunga-bungakan lagi sebuah perkahwinan tersebut. Dan perkara ini terbukti berkesan sebab daripada tahun 2022 meningkatlah 15,294 kes yang dihantar kepada mahkamah selesai secara damai. Dan antara kes yang kita kata selesai secara damai adalah apabila kita kata kes Farid Kamil dengan Diana Daniel. Yang mana mulanya kita kata dia sulh tapi tak dapat kata sepakat dan akhirnya bercerai. Tetapi lepas beberapa dalam sebulan macam tu dia orang bercerai, mereka bercerai, akhirnya mereka kembali rujuk. Dengan cara perbincangan jugalah. Perbincangan yang mana akhirnya mengatakan kedua-dua masih boleh meneruskan perkahwinan ini dengan cara yang baik. Dan sehingga sekarang mereka makin okey. Nampaklah kita kata di media sosial, mereka saling post antara satu sama lain, appreciate antara satu sama lain. Itu adalah juga melalui perbincangan. Perbincangan yang kita kata damailah antara kedua-dua pihak dan akhirnya kembali rujuk membina, meneruskan rumah tangga yang telah terbina satu ketika dahulu. Okay, itu saja untuk isu semasa pagi slide ini. Saya akan teruskan kepada slide yang seterusnya. Okey, setelah itu, jadi saya fokuskan pula kepada peranan pegawai sulh ni. Okey, kan saya cakap tadi, sulh ni adalah melibatkan apabila adanya orang tengah yang menjadi yang memberi peranan sebagai pendamai. Pendamai apabila berlakunya perbincangan di antara dua pihak iaitu isteri dan juga suami. Okay, jadi peranan pegawai sulh ni apa? Yang pertama adalah sebagai perantara dan pemudah cara rundingan. Macam saya cakap tadi, dia menjadi pendamai, pengantara. Contohlah ada kata si suami tak nak tengok dalam muka isteri dia. Si isteri tak nak tengok dalam muka si suami. Jadi peranan pegawai sulh ni adalah sebagai perantara, permudah cara yang menjelaskan apa yang si isteri nak, apa yang si suami nak. Okey, sama-sama untuk dapatkan sepakat yang kita kata lebih damai lah. Yang kedua adalah menggalakkan pihak-pihak untuk fokus kepada penyelesaian dan perancangan masa depan dan bukannya memfokuskan kepada masalah yang sedang berlaku. Kita nak fokuskan kepada penyelesaian dan itulah matlamat utama sulh. Untuk dapatkan penyelesaian yang mana akan menjadikan pengukuh kepada rumah tangga yang telah dibina. Yang seterusnya adalah membantu pihak-pihak mengenal pasti isu dan mendapatkan penyelesaian yang terbaik. Okay, jadi nak katanya si pegawai sulh ni dia kena kenal pasti masalah apa yang dihadapi oleh si suami dan masalah apa yang dihadapi oleh isteri. Jadi daripada masalah yang didapat tu dia perlu membantu dalam memberikan cadangan untuk memberi penyelesaian yang paling terbaik lah. Dan yang seterusnya adalah memberi hak sama rata dari segi masa dan peluang bersuara. Jadi si isteri boleh bersuara, si suami boleh bersuara. Sama-sama boleh bersuara dan akhirnya insyaAllah dapatlah kata sepakat tu. Kira nak kata adil lah.
Tak adalah kita bagi sebelah pihak je, suami je yang boleh berkata. Tak. Dua-dua boleh dibenarkan memberi pendapat masing-masing. Dan yang seterusnya adalah menjaga kerahsiaan pihak-pihak. Jadi perlulah menjaga kerahsiaan ini sebab daripada kerahsiaan ini jika terbongkar boleh berlaku impak yang negatif dan sebaliknya daripada tujuan utama sulh. Dan seterusnya adalah menjadi pendengar yang responsif dan tidak menghakimi pihak-pihak. Jadi kita ni perlu bersifat natural lah supaya kita tidak berat sebelah kepada si suami ke atau si isteri. Pegawai sulh memang perlu meletakkan dirinya di tengah-tengah. Tidak menyokong mana-mana pihak agar semuanya dapat diadili dengan kita kata adil lah. Dan yang terakhir adalah menghormati dan meraihkan keputusan pihak-pihak. Jadi kita sebagai contohnya peranan pegawai sulh ni dia hanya jadi perantara dah lah. Kalau apa-apa pun keputusan dia hanyalah kita kata pengantara sahaja. Dia perlu hormatlah keputusan. Kalau si suami dan isteri sepakat nak bercerai, itu je lah yang mampu dilakukan. Kalau si suami dan isteri sepakat untuk kekal dalam perkahwinan tersebut, jadi dia perlulah kita kata hormati. Okay, jadi carta alih bagi proses pelaksanaan majlis sulh ni adalah yang pertama sekali mesti kedua-dua pihak hadir. Pihak-pihak hadir, ada kenyataan awal, pembentangan awal bagi setiap pihak. Jadi pihak pertama, pihak yang kedua, lepas tu perbincangan yang bersama. Lepas perbincangan bersama, kalau dapatnya persetujuan, kita akan teruskan kepada perjanjian penyelesaian pengendorsan perjanjian penyelesaian oleh hakim dan akhir sekali adalah penghakiman persetujuan. Dan sebaliknya, jika persetujuan tidak dicapai, dia boleh disul atau pertemuan sebelah pihak ataupun kalau gagal, akhirnya kepada perbicaraan. Okey, ini adalah untuk kita kata prosedur untuk bawa ke sulh lah dan juga peranan pegawai sulh. Okay, jadi kita akan teruskan kepada slide. Okey, baiklah. Sekarang ini kita kembali kepada slide yang seterusnya lah. Dari segi peruntukan undang-undang dan sumber rujukan. Ini kita ambil daripada negeri Selangor lah yang mana enactment Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003. Itu adalah peruntukan dan sumber rujukan lah. Yang kedua, Seksyen 99 Enactment Tata Cara Mahkamah Syariah Negeri Selangor 2003 dan yang terakhirlah kaedah-kaedah tata cara malsuh Negeri Selangor 2001. Yang seterusnya pula adalah peruntukan undang-undang yang lainlah. Antara tuntutan atau permohonan yang boleh diselesaikan melalui kaedah sulh adalah yang pertama, Mahkamah Tinggi Syariah iaitu tuntutan harta sepencarian subseksyen 23 10B dan subseksyen 122 EUU KIS 2003. Yang seterusnya adalah tuntutan hak jagaan anak iaitu hadanah subseksyen 82 EUU KIS 2003. Dan yang terakhirnya adalah Mahkamah Rendah Syariah pula iaitu yang pertama tuntutan mut'ah subseksyen 58 EUU KIS 2003, tuntutan nafkah iddah subseksyen 66, tuntutan tunggakan nafkah, tuntutan nafkah anak. Itu semua ada dalam peruntukan undang-undang. Okay, jadi lain-lain tuntutan yang berbangkit daripada penceraian seperti perkara yang bertanda bintang dan perkara lain yang diarahkan dari semasa ke semasa. Jadi dia ikut jugalah keadaan dan situasi yang berlaku dalam pembubaran penceraian itulah. Sama ada di kes yang kita kata boleh sulh ataupun kita nak bawa terus kepada penceraian, pembubaran ataupun dan seakatannya. Okay, itu sahaja untuk bagi slide ini. Okay, baiklah, ini adalah rujukan yang kami guna untuk menyelesaikan tugasan pembentangan bagi sulh dan juga nusyus ini adalah serba sedikit dan seterusnya kita kepada akhir pembentangan lah. Okay, baiklah, itu sahaja daripada kumpulan kami mengenai nusyus dan juga sulh. InsyaAllah sampai di sini sahaja. Jadi kesimpulan yang boleh dibuat di sini adalah melalui kita tahu apa-apa pun permasalahan yang berlaku dapat diselesaikan dengan cara damai dan juga ada panduan-panduan yang telah disusun dalam Islam
untuk mencapai kata sepakat agar sebuah perkahwinan itu dapat dikekalkan sehingga ke akhir hayat. InsyaAllah itu sahaja daripada saya dan kawan-kawan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.